إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحبه العظام. شيخ بالله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم زد عنا نافعا وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شيئا سهلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وتجلى لي إلهي باسم العليم حتى آخذ العلم الإلهي اللدني الاختصاصي من حضرتك الذاتية بلا واسطة، فأن يناجي ترجمان حقائق بلسان تضرب والابتهال في حضرة الكمال بين يدي الكبير المتعال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid, dan para imam, para astazizah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentaufikkan kita mudah-mudahan duduk dalam satu majlis yang sangat mulia di sisinya, iaitu majlis ilmu. Baik. Kedangkalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi ni, mereka ini ada ilmu tapi dia orang tak ada amal. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, dalam majlis ilmu, ilmu. Orang Yahudi ni ilmu ada tapi amal dia tak ada. Sebab tu Allah murka kepada dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Orang Nasrani ni pula, mereka beramal, mereka ni beramal, ilmu tak ada. Itu pula kita balik. Sebab tu Allah murka kepada dia dua-dua ni. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, supaya kita menambahkan keberkatan dalam kehidupan kita dan memperkukuhkan keamalan, kepahaman kita, khususnya memantapkan iman dan takwa kita. Itu tujuan kita belajar ilmu, supaya Allah bukakan kepada kita akan segala kejahilan, dipecahkan kepada kita akan segala kealpaan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita masih lagi membicarakan tentang suratul Fatihah. Surah Fatihah ni sangat luas perbahasan dia, sangat dalam, melainkan bagi orang yang hanya memahami dari segi makna, itu pun dah besar akan fadilat kelebihan dia. Apatah lagi tuan-tuan duduk seketika di dalam kita memahami suratul Fatihah yang tiap-tiap hari kita baca, tiap-tiap hari, itu saya sebut berapa kali? Bukan 17 kali, surah Fatihah ni kita bukan 17 kali, kita dengar orang baca lagi, dan seterusnya lah, lebih daripada 20 kali. Dalam satu hadis yang dihimpunkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang diriwayatkan daripada Al-A'la
bin Abdurrahman, dan daripada ayahnya Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis berkaitan dengan suratul Fatihah. Yaqulullahu ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mafhumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau kita sebut tentang hadis, tetapi pada permulaan dia sebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini menunjukkan hadis ini merupakan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini, ya, lafaznya daripada Nabi, ya, maknanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis Nabi kita, ya, lafaz dan maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan antara hadis qudsi dan firman Allah, yakni Al-Quran. Hadis ini merupakan satu hadis qudsi yang menisbahkan tentang orang yang membaca Fatihah, khususnya dalam salat, yang mana apabila kita membacanya, ya, maka di dalamnya ada jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita tak dengar. Kerana apa? Bukan kita tak tahu, ya, kita belajar kita tahu, tetapi oleh kerana kita baca dalam keadaan yang kita lebih melumpuh kepada bacaan, tidak kepada apa yang tersirat di dalamnya. Biasa dalam Fatihah, dalam sembahyang, begitulah keadaan kita, ya. Mafhumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini bukan Quran. Dalam Quran kita cari dah jumpa. Cari mana ya Quran cerita tentang ni Fatihah ni? Tak ada. Melainkan surah Fatihah tu je, ya? Sebab ini merupakan hadis qudsi. Aku telah membahagi salat, yakni bacaan Fatihah ini menjadi dua bahagian. Pecahkan Fatihah itu kepada dua bahagian. Bahagian antara diriku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hamba-Ku. Antara aku dengan hamba-Ku, aku pecahkan satu bahagian hamba-Ku dan satu lagi bahagian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita baca Quran, kita baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan, satu bahagian kita, satu bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika ia mengucapkan, baik, masuk dua bahagian ini, tuan-tuan, daripada jawapan Allah Subhanahu wa taala dan daripada apa yang tersirat atau terkandung di dalam terjemahan ayat Quran suratul Fatihah itu sendiri. Bagi hamba-Ku, ini seperti mana yang dibahagikan oleh Allah sebagai nisfain dari itu, dua bahagian. Satu bahagian Allah daripadaku, satu lagi bahagian daripada hamba-Ku. Bagi hamba-Ku, apa bahagian untuk hamba-Ku? Kata Allah SWT, iaitu apa yang diminta dalam Quran itu merupakan doa. Ya, apa kita minta dalam suratul Fatihah itu adalah bagi hamba-Ku, kata Allah SWT. Jika ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
segala puji bagi Allah Tuhan Rabb, alhamdulillah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah memujiku. Allah menyebut firman, hamba-Ku telah memujiku, sehingga kita tidak dengar. Dalam masa kita sembahyang tu Allah jawab. Sebab tu bila kita nak jawab, nakkan akan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka kita kena baca elok-elok, baca dengan khusyuk, ya. Tapi ala kulli hal tuan, apabila kita membacanya dalam sembahyang, maka Allah menjawab, segala puji, hamba-Ku telah memujiku. Dan ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, yakni Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah menyanjungku. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim itu apa maknanya? Baru kita Allah jawab bahawa sesungguhnya hamba-Ku benar-benar telah menyanjung aku. Jika ia mengucapkan Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah memuliakanku. Jadi kita pertama sekali kita telah memujikan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah. Yang keduanya bila kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka hamba-Ku telah memujiku, kata Allah. Maka apabila kita menyebut Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hamba-Ku telah menyanjungiku, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya apa? Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Ya? Bahagian dari sisi Allah apa dia? Allah memperkenankan doa. Bahagian daripada kita ialah kita meminta kepada Allah SWT akan perlindungan. Ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dikau kami memperhambakan diri, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, akan Dikau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah dia bahagian antara diriku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang ia minta, apa yang telah disebut oleh hamba dalam sembahyang tadi, dia dapatlah. Apa yang diminta itu Allah kurniakan kepada dia. Dan jika ia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, yakni tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yakni yang orang Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yakni kaum Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat tadi, maka Allah berfirman, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku pula apa yang ia minta. Itu arti permohonan kita supaya tidak sesat. Kita ni tidak ikut jalan orang Yahudi, kita tidak ikut jalan orang Nasrani. Maka Allah perkenankan doa. Ya. Baik, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, pembacaan Fatihah kita itu merupakan dua aspek. Pertama sekali ialah kita memuji Allah SWT. Macam kebanyakan lah kalau kita mula-mula dalam kita mengaji kitab lah kan, kita buka kitab, ya, mula-mula sekali dalam pembukaan kitab tu, ya, mestilah dia muji dulu.
pengarang tu dia akan menulis ya alhamdulillah dulu, kemudian dia akan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan seterusnya. Begitu keadaan dia, pembukaan dia mesti ada begitu. Itulah dinamakan sebagai istihlalul bara'ah nama dia, istihlal al-bara'ah. Artinya membolehkan kita itu mendapat barakat dengan kita membaca alhamdulillah itu. Artinya kita membuka ya, membuka ruang yang luas untuk kita mendapat barakat daripada Allah SWT, yakni kebaikan-kebaikan. Apabila kita membaca Fatihah, tuan-tuan, ya, kita telah membuka ruang yang sangat luas ya, untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana di situ ada pujian-pujiannya, ada permohonan-permohonannya yang Allah ya, balas balik segala apa yang kita sebut itu dengan pujian, ya, dengan penerimaan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya tuan-tuan apabila kita membaca suratul Fatihah. Bukan sahaja kita mendapat ganjaran-ganjaran daripada setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, bahkan ya, kita mendapat rahmat yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada tafsir ya, tafsir perbahasan yang membahaskan tentang ayat-ayat daripada ayat yang pertama suratul Fatihah ini sehingga pada ayat yang ketujuh ya. Yang sebelum ini saya telah membawa kepada tuan-tuan tentang perbahasan berkaitan dengan kalimat alhamdulillah dan hari ini saya nak membawa kepada tuan-tuan berkaitan dengan doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami memohon, akan dikau ya Allah kami beribadah, menghambakan diri kepadamu, dan akan dikau ya Allah kami memohon pertolongan. Di kalangan ulama qiraat ini ulama yang membahaskan tentang wajah-wajah bacaan dalam Al-Quran ya. Bacaan yang mutawatirnya ada 7 imam qiraat, adapun yang masyhurnya tambah 3 lagi, iaitu jadilah 10 bacaan. Adapun di kalangan ahli qiraat sab'ah mutawatirah, 7 ahli qiraat ya, dan jumhur kebanyakan ulama ya, membaca akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, yaitu dengan memberikan tasydid pada huruf ya. Jumhur ulama, dan pada bacaan yang mutawatir, 7 yang mutawatir, membacanya dengan tasydid pada ya, kalimah iyyaka. Sebab itulah apabila kita membaca suratul Fatihah, penekanan pembacaan kita itu pada tasydid. Ada berapa tasydid surah Fatihah? 14 tasydid ya. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang, contohnya pada iyyaka ada 2 kali tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Kalau kita tak jelaskan sebutan iya, kita telah menggugurkannya, merosakkan Fatihah, merosakkan bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun sekiranya tuan-tuan membaca tasydid itu terlebih pada matnya, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kesalahan tajwid ya, kesalahan tajwid yang membawa kepada su'ul ada. Su'ul ada ni kata tak elok lah cara dia baca tu, masuk begitulah. Artinya bukan baca dengan bertajwid lah. Tapi kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gugur tasydid, maka dia merosakkan Fatihah. Kalau kita dalam sembahyang, rosak sembahyang kita, tuan-tuan ya. Tapi kalau kita bagi tasydid lebih, iyyaka na'budu wa iyyaka, ada mat lagi tu ya, maka Fatihah tak rosak ya. Tuan-tuan kalau dengar imam majlis itu, tuan-tuan jangan mufarakah, dia cuma kesalahan tajwid saja, lebih pada mat ya.
tidak tepat pada bacaan dia tu. Contohnya I itu I tak sebut A, dia sebut begitu. Masih lagi boleh dikira sebagai bacaan yang sah. Tapi kalau digugur tasydid, dikira sebagai menggugurkan huruf. Sebab jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ada ya, dan keseluruhan 7 qiraat yang mutawatir ada ya, ada tasydid pada ya ini. Jadi berhati-hati kita dalam menyebut tasydid setiap yang ada dalam suratul Fatihah itu, kerana ini memberi kesan kepada sah dan batalnya kita salat, Sedangkan kata nasta'inu dibaca dengan fathah. Ada pendapat membaca dengan dibaca dengan nun pada nasta'in. Na'budu nasta'in, dibaca dua-dua je dengan nun. Sebab apa? Ini perbahasan mufassirin. Dia membuka mindah kita, persoalan kita. Kenapa kita gunakan kalimah na'budu? Kalimah yang kita telah gunakan iyyaka, akan dikau, aku, ya Allah, akan dikau, ya Allah, akan dikau, aku, iyyaka, akan dikau, na'budu, kami. Tiba-tiba kami pula. Na'budu, kami memperhambakan diri, dan kami memohon pertolongan. Kenapa ramai? Kenapa tak guna iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Tak gunakan alif. Sebab itulah jumhur ulama dan ketujuh qiraat membacanya dengan nun. Dia tidak baca dengan hamzah, dia tak baca dengan alif. Perbahasan dia. Menurut bahasa, na'budu, ibadah berarti tunduk dan patuh. Na'budu, kami memperhambakan diri ataupun kami beribadah, menunjukkan berarti tunduk, patuh, taat akan perintah Allah SWT. Sedangkan menurut syariat, di sisi syariatnya ini tadi perbahasan dari segi bahasa tunduk dan patuh. Na'budu tadi, tetapi berdasarkan kepada syariat, berarti ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan rasa cinta, ketundukan dan ketakutan kita kepada Allah. Itu maksud dia, bukan semasa-masa tunduk dan patuh, tetapi tunduk kita tu kerana apa? Kerana kesempurnaan cinta kita kepada Allah SWT, kerana ketundukan kita, kerana takut kita, takwa kita kepada Allah. Bukan kerana semata-mata kita tunduk dan patuh untuk beribadat, tetapi kerana menzahirkan akan kehambaan. Allah nak tengok kita tu beribadat, sama ada kita itu taat ataupun tidak. Ada kategori, berbagai-bagai kategori orang beribadat ni, taat kepada Allah. Ada yang beribadat kerana takutkan neraka. Yang pertamanya kerana nak dapat pahala. Anda kata pahala tak ada, pahala tak ada. Bayang, kau mesti sembahyang, pahala no. Tak ada pahala, kau nak sembahyang tak? Kalau orang sembahyang hendakkan pahala, tak ada pahala, tak payahlah sembahyang. Begitu jadinya. Jadi, adakah layak kita ni dalam sembahyang kerana semata-mata berpahala, menyembah Allah SWT? Walaupun sah dari segi syariatnya dapat pahala, memang ganjaran itu disebut dalam hadis. Siapa dia banyak, memang Allah nak gunakan pahala. Tetapi sifat sebagai seorang hamba tu, sifat sebagai seorang hamba ikhlas kepada Allah, kalau disebut tak ada pahala, naklah kita. Ada kita tak ada dosa lah. Kalau kau tak sembahyang, tak ada dosa. Ramai tak yang sembahyang? Kalau orang kata sembahyang lah, kalau tak sembahyang tak ada dosa. Ramai lah, memang ramai tak sembahyang lah. Macam kita ni sebahlah lah hukum sunat dengan makruh. Ini Allah uji kita dengan sunat dengan makruh. Sunat dapat buat, dapat pahala. Tak buat, tak berdosa. Buat tak? Buat. Kerana apa? Kerana dapat pahala. Allah beri ganjaran.
Baik nak buat tu, baik. Tapi belum sampai kepada martabat abd, hamba. Sebab awak Allah nak uji, illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba dari kalangan kamu yang ikhlas kepada Allah. Ada juga orang yang buat kerana takut, kerana ini tak buat lagi dapat dosa. Tak buat dosa sebab tu dia buat. Dia buat, jadi dia tak berdosa. Ada kalau anda kata dosa tu dilepaskan, tak ada. Kalau tak buat pun tak buat dosa, tak ada dosa. Memang tak buatlah. Macam makruh pula kan? Makruh. Tu betul makruh. Buat makruh tak ada apa-apa, tak berdosa. Kalau buat pun pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Ada kata makruh tu, kalau meninggalkannya dapat pahala, memang kita tinggalkan. Kita tinggalkan dapat pahala, membuatnya tak berdosa. Kita balik dengan sunnah tadi. Jadi tu yang ramai yang buat benda makruh. Sebab apa? Sebab dia anggap tak berdosa. Kalau meninggalkannya dapat pahala. Tinggalkan perkara-perkara makruh dia dapat pahala, tapi buat benda-benda baru ni berdosa, tak berdosa. Itu yang ramai buat tu. Dia terbalik dengan definisi sunat. Sunat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Ramai buat sunat, tak buat, tak berdosa dia tu. Anda kata sembahyang tu tidak berdosa, meninggalkannya, ramai yang tak sembahyang. Okey, seterusnya ada juga golongan orang yang sembahyang, orang yang beribadah kepada Allah SWT kerana takut neraka. Takut neraka. Takut tuan-tuan. Memang ancaman-ancaman dalam Quran banyak tentang orang yang melanggar perintah Allah ni dapat diancam dengan azab neraka yang sangat pedih. Paling ringan sekali neraka ialah pakai kasut. Kasut daripada api neraka tu menggelegak otak. Itu azab paling ringan. Dalam neraka pakai kasut, selipar ke sandal ke tak kisahlah, dia kasut, pakai kasut itu daripada neraka ni menggelegak otak anda. Tu ringan. Anda katalah neraka tak ada, Allah kata tak jadikan neraka. Agaknya ramai tak nak ibadat kepada Allah. Tak ada neraka, tak masuk neraka lah. Tak buat pun tak masuk neraka. Ramai ramai yang melanggar perintah Allah. Begitu juga tuan-tuan buat ibadat, rajin buat ibadat, Allah janjikan dengan syurga. Anda kata Allah tak ada syurga, tak ada syurga. Kau kena ibadat je syurga, tak ada syurga. Buat tak? Itulah dinilai Walau begitu keadaannya, Allah janjikan dengan janji. Ada nazirun, basyirun wa nazir. Ada janji ancaman. Ancaman maksudnya dengan balasan azab neraka. Saya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga disebut sebagai basyir, iaitu berita-berita gembira. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya dibaginya kita syurga dengan segala nikmatnya. Jadi kita sebagai hamba ni tidak salah kita takut, kita beribadat kerana kita takut neraka, tak salah. Tak salah juga kalau kita beribadat kerana hendakkan syurga, tak salah. Tapi martabatnya itu tak sama dengan para orang-orang mukharrabin, tak sama. Kita ni sebagai orang-orang yang orang-orang ta'iin, taat saja. Maka lama dia akan meningkatlah nanti dia berkesedaran. Sebab tu pentingnya ilmu, kerana penilaian Allah SWT nak tengok kepada tahap kehambaannya. Dia tak ada apa keadaannya. Ada satu kisah lah, satu orang dia pergi belajar pergi ke Mekah. Dia jumpa satu orang, dan dia ringkas je, dia kata ni orang ni alim kabir, alim besar, jadi orang ni seorang ni pergilah belajar kat dia. Dia datang dari Malaysia pergi belajar. Dia ikut dia jumpa orang tu, dia cerita saya nak belajar. Okey, ikut saya sembahyang. Bila dia sembahyang ada malaikat depan dia. Dia kata Allah tak reda dengan engkau, dia kata. Tak reda dengan Tok Guru tadi lah. Allah tak reda. Kalau sembahyang dia aku tak reda dengan orang. Tok Guru tu sembahyang lah. Anak murid ni mula confuse lah. Aku tahu dia ni orang alim kabir, terkenal dengan kewarakan dia, terkenal dengan sifat-sifat dia yang mulia. Tetapi kenapa bila dia sembahyang malaikat
cakap dengan dia, Allah tak reda dengan dia. Apa sebab tak reda? Dia semayang je. Aku cakap macam mana pun tak reda, dia semayang juga. Anak murid dah confuse. Baru dah datang belajar ni dah confuse. Lepas tu boleh kita mula belajar. Anak murid kata, saya sebenarnya kena balik segera lah. Ada urusan pula katanya, ada alasan. Tadi kau kata kau nak belajar, datang jauh-jauh nak belajar. Ini mungkin disebabkan kamu dengar apa yang disebut oleh malaikat tadi. Kerana apa? Kerana disebut aku tak reda gitu. Allah tak reda engkau. Semaya Allah tak reda. Ya. Aku dengar benda ni dah 40 tahun ni. Aku dengar perkataan ini dari malaikat kepada aku ni sejak aku semayang, aku beribadat 40 tahun. Tapi aku terus semayang. Aku terus semayang. Kerana apa? Kerana itu tanggungjawab aku. Rasulullah macam ini tuan-tuan. Ya? Rasulullah itu memang kekasih Allah. Ya? Kerana apa Rasulullah SAW beribadah sampai bengkak-bengkak kaki bagi, sehingga disebut oleh si bagi dia. Ya? Rasulullah kata apa? Ya? Tidakkah aku ni nak jadi sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Kita nak beribadah kepada Allah ni untuk sebagai hamba-Nya yang syukur, bukan kerana janji-janji itu boleh kerana salah tuan-tuan, bukan salah tak. Memang itu janji Allah SWT seperti mana dalam Quran ada sebut, ya. Tetapi kita kena betulkan sikit lagi, luruskan lagi kita punya perjalanan itu, biar kita buat ibadat ini untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kerana bersyukur itu lebih besar daripada segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, kalau kita dapat satu sebiji kereta Bentley contohnya, setengah juta, niaga 1 juta kan, dia cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lebih besar daripada Bentley tu. Sebab apa? Bentley tu dah lama masuk tu dia buruk lah, dia jadi tukun, campak dalam laut tempat ikan bersarang. Tapi syukur itu kalau sampai hari kiamat dia dapat ganjaran dia kekal. Ya, lafaz syukur, syukuran itu sangat besar. Sebab itu disebut dalam ni, dia kata merupakan ungkapan daripada kesempurnaan cinta, ketundukan dan ketakutan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Bukan disebabkan kerana lain-lain, melainkan lahir daripada kesempurnaan tadi, ya, kesempurnaan cinta, ketundukan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sebagian daripada ulama salaf mengatakan bahawa suratul Fatihah ini merupakan rahsia Al-Quran. Rahsia Al-Quran, ya. Yang mana ayat dalam surat Al-Fatihah itu rahsianya terletak pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita sambung selepas ini pembahasan, ya.
haula wala quwwata illa billah. صلاة القائم والشرف درجة بأس مقام محمد. Sebahagian daripada ulama salaf, kita ulama ni bagi dua, salaf dengan khalaf ya. Ini di kalangan para ulama salaf ni di kalangan para sahabat tabi'in itu ulama salaf. Khalaf ni umat yang kemudian daripada golongan tabi'in, iaitu lepas beli 500 tahun tu dah masuk ulama khalaf ya. Sebahagian daripada ulama salaf mengatakan bahawa suratul Fatihah ini merupakan rahsia Al-Quran keseluruhannya ya. Dan rahsia Fatihah pula terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak di situ ya. Baik. Di dalam ayat yang kelima ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dua perkara. Pertama iyyaka na'budu, yang kedua wa iyyaka nasta'in ya. Yang pertama tu iyyaka na'budu akan dikau kami menghambakan diri yang beribadah. Bila kita lafazkan ungkapan itu tuan-tuan, ayat itu merupakan satu pernyataan, iaitu kita membebaskan diri kita daripada segala perkara yang musyrik, kemusyrikan, perkara yang membawa kepada syirik ya. Kita berlepas diri, kita membebaskan diri kita daripada perkara-perkara yang membawa kepada syirik, segala kemusyrikan ya. Itu. Yang keduanya wa iyyaka nasta'in, iaitu hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yang ini pula merupakan sikap berlepas diri daripada segala upaya dan kekuatan. Artinya kita ni tak ada upaya, tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita baca la haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada segala upaya dan segala kekuatan melainkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab itulah ya, wa iyyaka nasta'in ini merupakan sikap untuk melepaskan diri kita pada kita rasalah akulah yang sekali-kalinya, akulah yang berupaya, akulah yang kuat ya. Artinya kita kembali menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang Allah kurniakan kepada kita, segala keupayaan dan kekuatan itu semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kekuatan dan keupayaan itu daripada Allah. Dan apa yang Allah kurniakan kepada kita lagi bentuk keupayaan dan kekuatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan melakukan ibadah kepadanya ya. Kalau kita buat, Allah berikan keupayaan, berikan kekuatan kepada kita dengan kita melanggar perintahnya, maka kita apatah lagi membawa kepada perkara-perkara yang musyrik, maka dia akan merosakkan ya? Tidak melepaskan kita daripada bergantung kepada Allah dan bebas daripada perkara-perkara syirik.
Sebab itulah penekanan kita dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan banyak juga ayat-ayat Quran yang dalam bentuk ungkapan begini, tuan-tuan. Dalam satu bentuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam satu ayat yang lain menyebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maknanya, maka dia kata fa'budhu, beribadahlah kepada Allah, wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kepadanya, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Artinya ayat yang sama bentuk, tetapi bentuk pernyataan ayat yang lain lah, tapi dua perkara ni ada. Apa dia? Fa'budhu wa tawakkal. Beribadah kepada Allah, lepaskan diri daripada segala yang syirik, wa tawakkal ala, berserah diri kepada Allah, iaitu segala kekuatan, segala keupayaan semua kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidak menjadi budaya lah, tuan-tuan. Berbeza dengan orang Arab. Orang Arab ni kalimah-kalimah yang digunakan, bahasa yang digunakan merupakan budaya yang dia ambil daripada Al-Quran. Contohnya kalau kita naik kereta, kita nak suruh katalah kita naik kereta, saya, Tuan Imam, Tuan Bilal naik kereta. Jadi saya bawa kereta. Jadi Tuan pengurusi kata apa, saya nak suruh jalan lah, ya, Ustaz, jalan. Itu, kan? Okey, sekarang Ustaz boleh jalan. Ya? Okey, saya pun jalan lah. Ya? Orang Arab tidak macam itu. Dia tak kata. Dia kata, tawakkal ala Allah. Kalimah yang digunakan apa dah? Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah maksud dia apa? Okey, sekarang boleh jalan. Maksud itu. Dia gunakan zikir. Dia gunakan zikir. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Semua muji-muji kepada Allah. Hatta orang Kristian pun sama. Sebab lapas tu dah biasa bagi lapas orang Arab, ya? Tetapi berbeza dengan penggunaan orang Islam. Tawakkal Allah. Apa maknanya, kan? Kita bergerak itu kerana kekuatan, keupayaan, semuanya datang daripada Allah. Dan Allah yang menentukan perjalanan kita itu kesempurnaannya. Bila kita ingatkan itu, kita akan ingat perjalanan kita itu semuanya minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita susulkan dengan bismillahnya, dengan doanya, kan, supaya mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bentuk di antara ayat-ayat Quran banyak lagi yang menyebut tentang dua perkara ini. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah, menghambalah diri kepada Allah, elakkan daripada segala benda-benda yang syirik, wa tawakkal ala Allah. Maka hendaklah kamu berjalan atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut lagi di dalam tafsir ini, dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami beribadah, dan akan dikau kami memohon pertolongan. Soalannya dia kata, kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in? Kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada wa iyyaka nasta'in? Jangan terbalik, tuan-tuan, ya? Terbalik. Saya pernah solat lah masa sebulan ke Kebenci dulu, ya. Yalah, kita dah sampai peringkat umur, kadang-kadang kita tak perasan apa kita baca. Tak perasan. Dan mungkin atuk ni dia tak perasan dia baca, dia jadi imam. Ya? Dia baca, Allah Ta'ala, mungkin saya salah dengar, tapi saya amati betul bacaan. Sembahyang subuh satu dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka na'budun. Dia baca 2 kali. Kan? Saya pun aku macam baca kuliah ya ka la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, kan? Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budun. Betul ke? Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Lepas dia baca ayat tu. Oleh kerana saya lepas satu semayang, Assalamualaikum, saya baca doa saya terus keluar, saya tak sempat nak tanya kepada atuk tu. Ya?
Kenapa dia baca macam tu? Ataupun saya salah dengar ke? Tapi orang lain relax je. Saya tak ada dengar. Tapi tengok tuan-tuan kalimah dia mulakan itu na'budu. Sebab tu Fatihah ni tuan-tuan, kita anggap kita lancar ya tak tuan-tuan. Ada tak kalanya kadang-kadang kita takut berlaku silap baca. Kena pula dah berumur-umur ni kan. Kadang-kadang kuliah pun tukar-tukar. Fatihah tu walaupun hari-hari kita baca banyak kali baca, kadang-kadang kita tersilap juga. Sebab itulah penting kita sembahyang ni. Dalam tafsir ni dia menyebut, kenapa na'budu? Nasta'in. Kami. Bukannya aku. Sebab apa didahulukan dengan iyyaka na'budu daripada wa iyyaka nasta'in? Kerana apa? Dia ada kerana ibadah kepada Allah SWT itu merupakan tujuan. Ibadah itu merupakan tujuan, sebab itu iyyaka na'budu. Berbeza dengan permohonan pertolongan. Permohonan pertolongan tu letaknya dulu. Tapi na'budu, penghambaan itu didahulukan daripada mohon pertolongan. Memanglah kedua-duanya Allah yang menggerakkan, memberikan pertolongan. Tetapi keutamaan na'budu itu adalah lebih utama. Dalam keadaan apa keadaan pun tuan-tuan, kita berpegang kepada ayat Al-Quran ini, suratul Fatihah ini, ta'abbud itu didahulukan daripada yang lain-lain. Di sini nombor 2, meminta tolong kepada Allah. Dalam apa keadaan minta tolong. Tapi yang pertamanya, orang minta lah macam mana pertolongan, tetapi kalau dia tak berhambakan diri kepada Allah SWT, Allah bagi juga. Tapi bagi itu merupakan istidraj, cubaan bagi dia. Berapa ramai orang yang tak beribadah kepada Allah tapi dia senang hidup. Berapa ramai orang yang kufur kepada Allah, hidup berkaya-kaya. Adakah itu tandanya dia mendapat pertolongan Allah? Allah bagi, dia usaha dia dapat. Tetapi keutamaan yang dipandang, dia dikira mula-mula sekali ialah ta'abbud tadi. Walaupun dia dapat berbagai-bagai. Begitu juga keadaan kita, keadaan kita. Ta'abbud didahulukan daripada pada permintaan pertolongan pada Allah SWT. Sebab itu dalam doa juga kita minta supaya dalam doa dulu dimulakan dengan pujian kita minta. Doa kita minta apa? Minta kuat iman dulu. Jadi hamba Allah yang salih dulu, kemudian barulah kita minta yang lain. Sebab tu banyakkan pujian, banyakkan selawat, lepas tu barulah kita mohon benda-benda yang lain. Sebab apa? Ta'abbud itu. Meminta itu juga merupakan ta'abbud. Meminta itu juga bukan ta'abbud. Baik. Jika ada yang bertanya, ini perbahasan yang kedua, kenapa huruf nun, apa makna huruf nun pada firman Allah na'budu wa nasta'in? Jika itu kerana menunjukkan jamak. Jamak maksudnya ramai. Kami memperhambakan diri kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kenapa digunakan kalimah kami? Tidak mengatakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Akan dikau aku menghampakan diri, dan akan dikau aku memohon pertolongan. Tidak gunakan itu. Memang kejawabnya dia kata pertanyaan jika huruf itu menunjukkan bahawa bentuk jamak, perlu kita ketahui bahawa yang mengucapkannya hanya satu orang saja. Adakah orang lain tolong bacakan kita Fatihah? Ada juga masa kita dah meninggal lah. Fatihah untuk arwah, kan? Ada tu bacakan Fatihah untuk kita. Tapi bila kita nak sembahyang, kita sendiri baca lah. Ada je kalau masa kita tertinggal masuk masbuk je, imam dah habis baca Fatihah, jadi Fatihah imam tu dia tanggung lah akan kita punya Fatihah tertinggal. Itu imam tanggung. Bukan imam tanggung dosa tak. Dengan bacaan Fatihah imam tadi tu dia boleh menanggung kita punya Fatihah yang tertinggal tu. Tapi saja-saja tinggal tak boleh. Tak payah aku baca Fatihah imam. Mazhab Syafi'i kena. Tak boleh tidak. Kita kena faham juga tentang mazhab ulama ni, mazhab fuqaha ni, mazhab pada ahli fiqh. Jangan main terjun ni. Ada sebuah sekali banyak. Apa mazhab katanya? Ada mazhab
tak nak pakai mazhab. Siapa dia? Empat mazhab tu adalah mujtahidin, orang yang ahli-ahli ijtihad. Kenapa? Dengan nun, tidak kalau dengan alif. Pertanyaan ini dijawab kerana maksud nun itu adalah kami pada ayat ini adalah untuk memberitahu mengenai jenis-jenis hamba. Ada jenis-jenis hamba dalam ayat ini. Orang yang solat adalah salah satu daripada hamba. Na'budu kami ini hamba, ramai. Tapi orang yang solat itu merupakan hamba Allah SWT. Orang yang taat kepada Allah itu merupakan hamba Allah. Allah iktiraf dia sebagai hamba dia. Bila Allah iktiraf dia sebagai hamba dia, fadkhuli fi ibadi, kau masuk dalam kategori hamba ku, wadkhuli jannati, kau masuk dalam syurga aku. Itu kemuncak dia. Kalau Allah iktiraf kata mengaku kita tu sebagai hamba dia, maka fadkhuli jannati, masuk syurga aku, kata Allah SWT dengan rahmatnya. Ya. Sebab itu disebut sini dengan nun, memberitahu mengenai jenis hamba. Ya, ini dalam hal orang yang salat merupakan salah satu daripada orang yang hamba Allah ini. Apalagi jika ia dilakukan secara berjamaah. Seorang pun termasuk dalam kategori hamba Allah. Apatah lagi kalau dia bersemayang ini secara berjamaah. Sebab itu sembahyang berjamaah ini sangat dituntut. Ia sangat dituntut. Atau ia ditujukan bagi imam dalam salat. Imam dia ada makmum dia. Sebab tu baca na'budu. Kalau imam baca ya ka a'budu, tak muafiq lah. Itulah dia kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah ini dengan kebesaran. Setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat yang Allah turunkan itu mempunyai makna yang sangat besar, kesan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ta'abbud, ibadah. Ibadah ini, ta'abbud ni, penghambaan ini merupakan satu maqam. Maqam apa? Kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan hamba. Seseorang tu dia mempunyai maqam, kedudukan dia sebagai hamba. Yang mana ibadah ini merupakan maqam kedudukan yang sangat agung sebagai seorang hamba Allah SWT. Dan dia menjadi mulia kerana makam ini, kerana makam hamba ini. Kerana dia beribadah kepada Allah, dia jadi mulia, maka dia duduk dalam makam hamba. Kerana dengan ibadah, kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lain amalan-amalan, lain lagi pertindakan-tindakan, dari segi percakapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, tindakan kita itu semuanya bersandarkan kepada sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah makam ni tinggi, makam hamba ni tinggi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjalankan nabinya menyebut dengan hamba. Seperti mana? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya di dalam makam yang paling mulia. Hamba dia duduk dalam keadaan makam yang sangat mulia, seperti yang firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Isra' maksudnya perjalanan waktu malam. Memperjalankan hambanya pada suatu malam. Hambanya Allah sebut. Dia tak sebut nama Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tak sebut. Bi Ahmadin tak sebut. Bi Rasulihi tak sebut. Tapi bi Abdin. Dia tak sebut bi Nabiyyin, bi Rasulin, bi Muhammadin, bi Ahmadin, dia tak sebut. Allah tak sebut. Tapi Allah sebut, Allah jalankan dia bi Abdin. Itu makam kehambaan yang sangat tinggi, Allah juga menyebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya. Semasa Allah turunkan Quran kepada Nabi, Allah sebutkan menurunkan kepada hambanya, bukan kepada Nabi Muhammadin, tetapi kepada hambanya. Kerana apa? Kalau sifat kehambaan itu, Allah mengiktirafkan sebagai hamba itu satu makam yang sangat mulia. Kita ni kalau istilah hamba ni, kita pandang nampak hamba abdi kan. Dulu kuli lah, contoh begitu. Hina, hina.
Tetapi hamba Allah ni mulia, martabat dia tinggi. Subhanallah, ya. Bahkan Allah SWT, ya, membimbing Nabi kita SAW untuk sentiasa beribadah pada saat-saat hati baginda merasa sesak akibat, ya, orang yang mendustakannya, menentang Rasulullah SAW. Seperti mana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, kata Allah SWT, bahawa dadamu, jadi dari Nabi kita SAW menjadi sempit, sesak dari Nabi kita SAW, ya? Disebabkan apa? Disebabkan apa yang telah mereka ucapkan, ya? Jadi mereka ini menentang akan Nabi, macam mencuci Nabi, ya? Menghina Allah SWT. Maka kata Allah SWT kepada Rasulullah, fasabbih bihamdik, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu, ya. Kemudian disebut lagi, wa kun minas sajidin, jadilah diri kamu itu di antara orang-orang yang bersujud salat. Pedulilah orang nak kata apa, nak cerca ke, kamu bawa jalan yang benar, ya? Kamu tetap sujud kepada Allah, ya? Kamu tetap memuji Allah SWT, bertasbih kepada Allah SWT. Apa orang nak cakap-cakaplah, ya. Maka disebut lagi di hujung itu, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal. Dia kata wa'bud rabbak, wa'bud jadi hamba. Itu martabat yang hebat, ya. Kembali kita kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Habis itu, ya. Dan seterusnya pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Saya rasa kita sambung pada pertemuan kita. Kalau perbahasannya juga adalah sangat luas dan dalam, berkaitan dengan doa. Ini doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus, ya. Boleh, kan? Okay. Ada nak tanya, ya, sebelum saya tutup? Ya, silakan. Ya? Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Dia masuk begini, ya. Macam orang pergi ke Mekah dengan dia tak tahu bahasa Arab, di jalan sesat, ihdinas siratal mustaqim, ditanya, dia cakap ke orang Arab, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk aku jalan lurus. Berarti orang Arab tu faham. Orang Arab tu faham bahawa kita ni dah sesat. Dia sesat. Artinya apabila kita jalan bawa kita ni sesat, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan lurus. Mafhum daripada Al-Quran ni jalan lurus tu jalan yang Allah redha. Tapi oleh kerana kita doa itu, dan apa saja ayat Quran yang kita baca dengan niat apa? Dengan niat minta tolong Allah. Kata contoh kita baca qul huwallahu ahad, kita dah sesat, kita baca qul huwallahu ahad dengan niat minta Allah tolong kita, maka Allah akan beri pertolongan. Sebab apa? Kebesaran ayat Quran. Apa saja, bukan ihdinas siratal mustaqim saja, apa ayat saja, qul huwallahu ke, qul a'udzu falaq ke, ya, tak ada masalah, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana kita faham bahawa ihdinas sirat, Allah saja yang boleh menunjuk jalan yang lurus, maksud jalan yang benar. Tak ada satu makhluk yang boleh menunjuk jalan yang benar melainkan Allah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun dia nak menyeru kepada pak saudara daripada Abu Lahab dan Abu Jahal masuk Islam pun tak boleh. Dah seru, tetapi yang beri hidayat jalan yang lurus ini ialah hak Allah, hak kuasa wewenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana kita nakkan doa atau kita kan ambilkan berkat daripada Al-Quran, itu tak ada menjadi masalah. Apa sajalah ihdinas siratal mustaqim, kita Allah tunjuk aku jalan yang betul. Sekurang-kurangnya perjalanan kita itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab apa kita jadi sesat? Ya, mungkin Allah nak ujikan kita kesabaran. Macam-macam. Ya, Allah nak uji kita, ataupun kita sesat, Allah nak mengelakkan kita daripada mungkin berlaku kemalangan. Kalau kita tak pergi ke tempat lain, mungkin berlaku jatuh kemalangan.
Kita tak tahu. Kita menganggap bahawa kita sesat. Allah, aku dah baca ayat doa-doa apa, aku sesat juga baca. Sesat. Jangan menganggap bahawa itu Allah menzalimi kita. Oh, salah besar tu. Salah besar. Ya? Sebenarnya kita tak tahu apa di sebaliknya. Ya, mungkin ada kesilapan kita ke, kita takabur ke, Allah suruh jalan kita di atas muka bumi ini jangan berjalan dengan wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan berbangga-bangga dengan membesar-besarkan diri. Adalah sikit contohnya, payah perjalanan kita, tapi payah kita tu kita istighfar, kita kembali balik ingat pada Allah dengan doa dari itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya? Walaupun kita baca, kadang-kadang kita baca doa perjalanan kita tu kalau tak kelain begini, tak betul, ya? Tetapi sebenarnya kita tahu, ya, tahulah bahawa sesungguhnya Allah nak menyelamatkan kita, ya, ataupun nak beri pahala kita lebih banyak, dia nak uji kita dengan kesabaran, berbagai-bagai kita tak tahu, tuan. Kita kena sangka baik dengan Allah, sangka baik je. Kalau kita tak sangka baik dengan Allah tu, pertama kali kita dah dapat dosa. Dosa tu dosa besar. Sebab apa? Sebab apa? Menyangka buruk dengan Allah SWT. Itu masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Betul, ya? Allah Ta'ala alam. Ada lain ke, tuan-tuan? Sebelum kita tutup, tadi kita mohon maaf atas segala kekurangan, ya, penyampaian. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama di dalam kita memahami, firman Allah SWT, khususnya di dalam memahami suratul Fatihah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.